Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid mana? Yusof Ishak pada pagi ini. Marah admin ya, Yusof Ishak pagi-pagi ni, hari Isnin. Okay. Apa khabar semuanya? Saya harap dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Pagi-pagi lagi sudah bersama dengan kita di sini. Kak Noh yang pertama sekali ya memberikan salam kepada kita. Assalamualaikum Ustazah dan tim MYI. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Noh mudah-mudahan sihat ya Kak Noh sekeluarga. Kak Som juga di situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Som. Amin insya-Allah ya. Terima kasih di atas doanya. Dan juga ada Liza. Assalamualaikum Ustazah, admin dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ramai ya bersama dengan kita. Siapa lagi dengan kita? Kak Rahima, Cik Asia, Nadia, Kak Zaida, Nura, Nuraini, Kak Nuraini, Kak Zah kita ya di situ. Alhamdulillah. Kak Johara juga. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih di atas kehadirannya, penyertaannya untuk pengajian kita ya di pagi Isnin ini. Baik, saya tidak mahu buang masa lagi. Baik, sila ya muslimah yang biasa mengikuti kuliah saya, letakkan di ruangan komen. Kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? Topik yang mana satu? Silakan letakkan di ruangan komen. Nanti dipaparkan oleh admin kita. Kita masih bincangkan hadis yang sama atau macam mana? Last week saya ada kuliah tak? Ni ada, okey ada. Macam mana? Kita bincangkan tentang apa? Minggu lepas. Sambungan bab 21. Ya, okey. Muka surat 114. Okey, ada jawapan yang lain? Kak Som, bab 21 muka surat 114 Ustazah. Okey, baik. Nuraini, bab muka surat 114 bab 21 to be continued. Macam tu. Okay. Bab 114 last paragraph bab 21. Okey, As juga muka surat 114. Semua memberikan muka surat yang sama ya. Betul ke ni? Confident. Betul ke? Ramai lagi muka surat 114. Sekejap ya, kita tengok slide saya. Sampai terbalik dah saya punya muka surat semua ni. Sekejap. Betul ke tak ni? 114 kan? Betul tak? Betul. Bab 21. Okey, kita masih lagi berada di bab yang ke-21. Tidak boleh beristinja dengan kotoran haiwan. Kita berada di bahagian yang terakhir ya dalam perbincangan kita di pagi ini. Dan betul lah kita berada di muka surat 114. Suka betul orang tu. Betul lah. Dia ketawa. Okey. Sukanya dia. Betul. Hari ni betul. Tak salah. Tak salah. Ustazah pun tak kata betul ke salah. Ustazah cuma tanya betul ke tidak. Jadi betul ya. Halaman 114 kita akan mulakan perbincangan ya di situ. Tadi ada yang kata di paragraf yang terakhir iaitu perenggan yang terakhir. Maknanya kita berada pada, lupa pula nak buka muka saya ni. Sebentar. Lupa pula nak buka muka kita. Kejap. Jadi di muka surat 114, di perenggan yang terakhir. Okey, muslimah sila rujuk di perenggan yang terakhir. Kita ada satu lagi perkataan yang belum kita bincangkan. Tapi masih ingat lagi hadis ini perbincangannya tentang apa? Boleh letakkan di ruangan komen. Kita bincang tentang apa ini. Sila hashtag throwback. Kita bincang tentang apa pada minggu lepas untuk hadis ini. Okay, Kak Aisyah. Saya sebut nama. Liza.
Cik Asia. Cik Asia, jarang Cik Asia kalau nak menanya kat sini. Cik Asia, ada jawapan? Minggu lepas kita bincang tentang apa? Hadis ini berkenaan apa? Sila letak sedikit poin pentingnya tentang bab 21 ni sebelum saya masuk pada perkataan yang berikutnya. Sebagai sambungan daripada perbincangan yang lepas. Nak tahu ingat ke tidak? Kalau tak nanti saya bincang yang ini, dia tak ingat sebenarnya hari tu bincang tentang apa, dia lost. Dia kata, apa Zaza cakap ni? Tak faham kan? Sebab tu kena tahu. Last week kita bincang tentang apa? Ingat tidak? Lambat jawapannya. Admin tutuplah footer tu. Tutup muka saya kat bawah. Mengada. Terima kasih. Tutup muka saya kat bawah tu, siap muka saya. Jangan tutup muka saya. Okey. Baik, di situ. Kak Aisyah, tentang guna 3 biji batu bila beristinja, tak boleh guna kotoran haiwan. Baik. Ada lagi jawapannya, Kak Som. Nabi SAW suruh Abdullah ibn Mas'ud mencari 3 batu buat istinja. Baik, ada yang lain? Nuraini di situ. Istinja dengan 3 ketul batu. Tidak boleh gunakan kotoran haiwan. Okay, hampir sama ya semua jawapannya. Liza juga beristinja dengan batu. Tu, emoticon tu tunjuk apa? Jelir lidah ke? Macam mana tu? Benda tu. Makhluk tu dia buat apa tu? Dia jelir lidah ke? Dia nak menangis ke apa tu? Tak apa, tak perasan sangat ya sebab kat sini kecil. Jumlah batu. As kata jumlah batu. Jumlah batu untuk apa As? Okay, tak apalah. Teman-teman yang lain dah jawab ya. Jumlah batu secara spesifiknya di situ 3 biji batu yang digunakan untuk beristinja. Kak Zai kata apa tu? Syariat istinja tidak boleh kurang dari 3 batu. Tidak boleh dengan kotoran haiwan. Okey. Liza tutup mulut. Tutup mulut gini. Kenapa tutup mulut? Dah jawab tutup mulut pula. Suzy kata apa? Beristinja tidak boleh kurang dari 3 biji batu. Okey, yang kedua 3 batu mesti macam mana? Dari 3 buah batu, 2, 3 apa ni? Okey, yang kedua 3 batu mesti bersih. Okey, 3 batu mesti bersih. Gambar slide tu mothball Ustazah dia tanya. Tak, itu bukan mothball. Itu bath bomb takut salah sebut. Apa Saya bath bomb ke bath bomb nak sebut macam mana yang untuk mandi tu lah. Kan kita kan bincang tentang kebersihan. Biasa yang kat spa tu. Masukkan gini. Siapa ada bathtub dia tahulah ya. Istinja with 3 batu. Kenapa tengok slide saya? Tengok itu bukan mothball bukan. Bukan mothball. Bath bomb, yes, bath bomb. Pandai Asfa kata tu. No, bath bomb, bukan. Ini bukan, tak ada kena mengena nak letak mothball dengan slide saya bincang tentang istinja ni. Tak ada kena mengena. Tak akan nak letak mothball. Okey, baik. Terus ya, kita lihat kepada slide kita yang berikutnya. Berkenaan dengan perkataan. Yang tadi jawapan semua betul ya, Muslimah. Terima kasih kerana memberikan jawapan kepada kami di sini. Iaitu perbincangan yang lepas kita bincangkan tentang Nabi SAW ketika baginda ingin beristinja menggunakan batu. Jadi Nabi SAW meminta kepada seorang sahabat yang pada waktu itu ialah dalam riwayat kita Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Abdullah ibn Mas'ud diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencari 3 biji batu. Tetapi ini yang ramai lupa nak letakkan ya poinnya. Tetapi bila Abdullah Ibn Mas'ud datang, dia cuma berjaya mendapatkan 2 biji batu sahaja. Satu lagi dia bawa sebagai alternatif untuk Nabi ialah kotoran haiwan. Jadi dalam peristiwa ini ataupun dalam kes ini, apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi ambil 2 biji batu itu. Kotoran haiwan tersebut Nabi buang. Sebab itu di dalam perbincangan kita ada pertikaiannya, ada isunya sekarang ini. Adakah sebenarnya yang beristinja dengan batu ini 3 biji batu ataupun 2 biji batu ataupun boleh kurang daripada itu. Ini diskusinya lah, perbincangannya berkisar tentang hal tersebut. Dan kita akan sambungnya apa yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya ini pada perkataan berikutnya yang akan kita tampilkannya pada pagi ini.
iaitu sila rujuk kembali muslimah dalam kitab masing-masing iaitu muka surat 114. Kita ada satu perkataan yang berbunyi, perkataan ini dah ada dalam hadis kita ya, wa alqar rawthata. Wa alqar rawthata. Okey? Wa alqar rawthah bermaksud dan membuang kotoran haiwan tersebut. Jadi saya pun dah sebutkan tadi, Nabi SAW ambil 3 biji batu tadi dan Nabi buang Nabi buang yang alternatif tadi kan yang Abdullah bawa iaitu kotoran haiwan. Baik, jadi dalam hal ini ada seorang ulama yang bernama di sini At-Tahawi. At-Tahawi dia menggunakan dalil ini iaitu lafaz dalil wa al-qarrawthah ini untuk dia memberikan satu pendapat yang mana dia kata tidak, kalau rujuk dalam kitab kita ni, At-Tahawi berdalil dengan lafaz ini dan mengatakan bahawa jumlah 3 batu bukanlah menjadi syarat. Jadi Imam At-Tahawi ini bila dia baca hadis ini, kan Nabi cuma ambil 2 biji batu tadi. Kemudian yang kotoran haiwan Nabi buang. Bermakna bila baca hadis tersebut kita faham, Nabi istinja guna batu 2 biji batu sahaja. Begitu yang kita faham. Sebab itu di sini Imam At-Tahawi dia kata apa? Ia bukan menjadi syarat. 3 biji batu yang asalnya Nabi minta, ia bukan menjadi syarat. Kemudian dia sebutkan juga dia rahimahullah berkata, iaitu Imam At-Tahawi ini ya, seandainya jumlah 3 menjadi syarat, nescaya Rasulullah SAW akan menyuruhnya untuk mencari batu yang ketiga. Jadi bila tadi kita baca hadisnya, Nabi ambil 2 biji batu, kemudian kotoran haiwan tadi Nabi buang. Dan di situ kita faham Nabi beristinja menggunakan 2 biji batu sahaja. Jadi At-Tahawi rahimahullah ketika dia membaca hadis ini, dia berkata begini, kalau sekiranya 3 biji batu ia menjadi syarat untuk beristinja menggunakan batu, pasti Nabi akan suruh Abdullah ibn Mas'ud cari lagi batu yang ketiga sebelum Nabi beristinja menggunakan 2 biji batu itu tadi. Jadi ini pendapat Imam At-Tahawi. Cuma bila kita rujuk ya muslimah pada muka surat yang berikutnya iaitu 115. Di sini dikritik pendapat Imam At-Tahawi rahimahullah. Jadi pendapat beliau ini dikritik dalam perbincangan ini yang mana dikatakan bahawa mungkin di sini At-Tahawi rahimahullah dia terlupa ataupun dia lupalah tentang riwayat Imam Ahmad. Sebentar. Saya kena kecilkan. Okey. So kita lihat di sini. Sekejap ya. Jalankan dia. Baik. Jadi Imam At-Tahawi itu tadi kan dia berikan pendapat yang dia kata apa? 3 biji batu bukan syarat utama untuk beristinja kerana Nabi SAW tidak menyuruh Abdullah ibn Mas'ud pergi cari batu yang ketiga. Tetapi pendapat beliau ini dikritik, yang mana menyatakan bahawa mungkin At-Tahawi dia lupa tentang riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya kerana kita ada riwayat lain dalam musnad Imam Ahmad yang mana di dalam musnadnya dari jalur Ma'mar, dari Abu Ishaq dan dari Al-Qamah, dari Ibn Mas'ud yang berbunyi, lalu baginda membuang rawth. Nabi buang kotoran tadi seraya bersabda, yang ini najis. Nabi kata kepada Abdullah Ibn Mas'ud, kotoran haiwan ini najis, baginda tidak gunakan untuk beristinja. Dan ada satu lagi lafaz yang mungkin At-Tahawi rahimahullah dia terlepas pandang iaitu Nabi kata kepada Abdullah ibn Mas'ud, cuba kamu carikan satu lagi biji batu. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad ada diletakkan dengan lafaz yang sedemikian yang mana Nabi SAW perintahkan kepada Abdullah ibn Mas'ud untuk cari satu lagi biji batu. Namun begitu kita lihat di sini bila dah dikritik pendapat Imam At-Tahawi tadi yang menyatakan bahawa
syarat 3 biji batu itu bukanlah satu syarat utama, kan kerana Nabi SAW hanya mengambil 2 biji batu itu sahaja tanpa menyuruh kepada Abdullah ibn Mas'ud untuk mencari satu lagi batu. Lalu kita dapati bahawa di dalam riwayat Imam Ahmad ada perintah kepada Abdullah ibn Mas'ud itu tadi untuk mencari batu yang satu lagi. Maka di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Pendapat Imam At-Tahawi rahimahullah itu tadi yang mengatakan tentang 2 biji batu sahaja masih perlu ditinjau kembali. Kerana apa? Baik, beliau jelaskan kepada kita begini. Jika kita rujuk pada perenggan yang ke muka surat sama ya, Muslimah 115, sila rujuk pada perenggan yang 1, 2, 3. Yang ketiga terakhir. Paragraf ketiga terakhir. Sebab ada 2 paragraf saya nak tinggalkan kerana dia cuma bincangkan tentang sanad. Saya tidak mahu pening-pening lah ya. Bincang tentang sanad hadis. Nanti kan lari semua muslimah daripada kelas saya. Ni bincang sanad tak faham lah ustazah ya. Okey, saya tak nak leceh-lecehkan kuliah saya ini. Terus ya, pergi kepada paragraf yang ketiga terakhir. Bermula dengan demikian. Saya harap jumpa ya paragrafnya, perenggannya dengan demikian. Kita akan mulakan perbincangan daripada perkataan itu. Dengan demikian. Baik, dengan demikian argumentasi At-Tahawi. Okey, argumentasi At-Tahawi tadi yang menyatakan bahawa syarat 3 biji batu itu bukanlah syarat. So ini argument dia. Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Apa yang dikeluarkan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah itu tadi, di situ ada lagi ruang ya untuk kita bincang lagi, untuk kita tinjau lagi pendapat beliau. Sebab tu dia kata di sini argumentasi At-Tahawi rahimahullah itu tadi masih perlu ditinjau kembali. Maknanya boleh lagi untuk kita bincang lagi, kita perhalusi lagi ya pendapat beliau. Hal ini kerana beberapa tinjauan berikut. Jadi ada beberapa perkara yang dikeluarkan di sini untuk kita perhalusi lagi argumen yang dikeluarkan oleh At-Tahawi tersebut. Apa dia? Pertama ya, kita lihat di sini. Boleh jadi Rasulullah SAW mencukupkan diri pada perintah pertama yang dilontarkan agar Abdullah mencarikan 3 biji batu untuk baginda dan tidak memperbaharui perintah untuk mencari batu ketiga. Boleh faham maksud daripada perenggan ini? Nabi, kalau saya letak di slide saya ya di situ, argumen At-Tahawi masih perlu ditinjau kembali. Pada poin kita yang pertama, Nabi tidak memperbaharui perintah. Apa maksudnya? Boleh faham? Apa maksudnya? Ada muslimah yang faham? Sila letak di ruangan komen. Saya nak lihat bagaimana. Boleh faham tak perenggan itu? Nabi tidak memperbaharui perintah. Saya letak poin pentingnya begitu. Bila kita baca dalam buku, Rasulullah SAW mencukupkan diri pada perintah pertama yang dilontarkan agar Abdullah mencarikan 3 biji batu untuk baginda dan tidak memperbaharui perintah untuk mencari batu yang ketiga. Mudah aja, faham? Jika faham, letak faham. Jika tak faham, kata tak faham lah. Tapi kalau sesiapa yang boleh explain, bagus juga letak di ruangan komen di situ. Jadi kita dapat lihat bagaimana respon jemaah di sini. Sebab saya suka nak tengok macam mana responnya. Faham ke tidak? Kalau faham, letak faham. Kalau tidak, letak tidak. Kemudian kalau siapa-siapa yang boleh explain lagi sedikit tentang perenggan ini pun baik juga, alhamdulillah. Jika tidak, tak menjadi masalah. Bagaimana? Lambat ya, Zazan minum kopi dulu ya. Okey, tak faham Zahira. Okey, boleh tak masalah Zahira. Okey, tak faham Ustazah. Okey, tak apa. Nanti Ustazah fahamkan. Tak jadi masalah. Ada yang lain? Takut ya nak cakap faham ni. Kalau cakap faham kena explain. Ustazah Sakinah takut je aku. Mesti takut ni. Takutnya cakap faham dia kena explain. Takut kita. Jangan takutlah.
Bukan dalam kelas kau. Kita dekat ni, saya pun tak nampak. Kita dekat apa ni? Kita belajar online je. Maaf Ustazah tak faham ya, tak masalah. Syarin, tak masalah. Faham? Nabi tidak menyuruh untuk mencarikan batu yang lain. Betul. Nabi tak suruh cari batu lain. Sekejap. Kalau guna 2 batu dah bersih, jadi tak perlu guna 3. Okey. Betul, tapi itu bukan soalan jawapan yang perlu diberikan untuk masa ini. Buat masa ini bukan itu jawapan yang perlu diberikan. Dia tak kena dengan soalan saya. Tidak wajib, bukan begitu. Okay. Mungkin batu yang didapatkan boleh digunakan untuk 2 kali usapan. Itu bukan jawapan yang tepat. Itu bakal dibincangkan, tapi bukan lagi. Mesti guna 3 batu. Percubaan yang baik. Okay? Alhamdulillah, percubaan yang baik. Semua mencuba untuk menjawab dengan jawapan yang baik. Berusaha lah ya. Alhamdulillah. Cuma bukan itu yang saya maksudkan. Dan bukan itu juga yang dimaksudkan dalam perenggan ini. Maksudnya begini. Tadi, okay, saya jelaskan ya dengan baik-baik ya Muslimah. Tadi dalam kisah ini, arahan pertama yang Nabi keluarkan ialah, Nabi kata apa kepada Abdullah ibn Mas'ud? Atau mana tadi? Maaf ya, sekejap. Nabi perintahkan kepada Abdullah ibn Mas'ud supaya bawakan kepada baginda dengan 3 biji batu. Tapi kemudiannya, kita dapati Abdullah ibn Mas'ud dia cuma bawa 2 sahaja. Sekarang ini, siapa tadi? At-Tahawi, okay? Imam At-Tahawi rahimahullah, dia kata bila Nabi SAW ambil 2 biji batu yang dibawa oleh Abdullah ibn Mas'ud, Nabi guna 2 biji batu itu sahaja tanpa menyuruh Abdullah ibn Mas'ud untuk gunakan batu, untuk mencari batu yang ketiga. Nabi tak suruh. Bermakna, sebab tu di sini At-Tahawi rahimahullah kata cukup guna 2 biji batu, 3 biji batu bukan syarat ketika nak beristinja menggunakan batu. Tapi di sini Imam Ibn Hajar kata apa? Argumen At-Tahawi tadi, okay, masih boleh ditinjau kembali. Kerana begini, Nabi tidak memperbaharui perintah. Maknanya, Nabi cuma guna perintah yang pertama tadi. Kalaupun Nabi tak suruh Abdullah ibn Mas'ud cari batu yang ketiga, tetapi dengan perintah yang pertama tadi sudah cukup untuk menunjukkan kepada kita, Nabi memang nak suruh Abdullah ibn Mas'ud cari batu yang ketiga. Boleh faham tak? Sekarang ini, Nabi tak suruh kan, bila dah Nabi ambil, Nabi kata ini najis. Hadisnya berhenti sampai situ, betul tak? Ini najis. Tapi bila kita lihat pada hadis Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kata apa? Nabi ada suruh Abdullah ibn Mas'ud untuk cari. Yang mana Nabi kata apa? Cuba kamu carikan satu lagi biji batu. Namun dalam perenggan ini menyatakan kepada kita, boleh jadi. Boleh jadi tu maksudnya mungkin. Ada kemungkinan. Okay? Ada, kita kata dia punya possibility lah di sini bahawa Nabi tak perlu untuk ulang cakap lagi lah kepada Abdullah ibn Mas'ud pergi cari. Cukup saja dengan dengan arahan yang pertama tadi, Nabi tak perlu memperbaharui perintah baginda. Bila Nabi dah buang kotoran tadi, kita faham lah maknanya kena cari juga batu yang ketiga. Kerana arahan yang pertama menyatakan 3 biji batu. Jadi bila Nabi ambil 2 biji batu, lalu kotoran yang dibawakan kepada baginda dibuang, kita faham. Yang diperlukan adalah 3 biji batu. So kena cari juga batu yang ketiga. Ini maksud Nabi tak perbaharui, Nabi mencukupkan untuk Abdullah ibn Mas'ud dengan arahan yang pertama itu saja. Tak perlu nak cakap banyak kali. Kan macam kita suruh anak kita masak kan. Contoh kan, kita suruh anak kita masak. Kita kata dengan anak kita, nanti letak bendir, cakap tu kan. Tapi anak kita tak letak bendir, dia letak terung.
Lepas tu kita cakap anak kita, kenapa letak terung? Anak kita ni faham, oh maknanya mama suruh letak bendi, mama tak suruh letak terung, aku ni pandai-pandai pula kan. Anak itu akan tetap letak bendi dalam tu, betul tak? Dia kata sebab sekarang arahan pertama maknya ialah letak bendi, bukan letak terung. Kita pandai-pandai pergi letak terung, mak kita marah kita. So kita dah faham dah. Tadi arahan pertama mak kita kata apa? Letak bendi. Aku pandai-pandai pergi letak terung. So kita faham. Balik kepada arahan yang pertama. Kita tak pergi kepada ikut kepada alternatif yang kita nak berikan. So itu yang dimaksudkan dalam perenggan yang pertama ini. Boleh faham ya? Saya harap faham ya tentang itu. Tadi tidak memperbarui perintah maknanya tidak ada arahan baru. Yes, tiada arahan baru. Maksudnya tiada arahan baru yang dikeluarkan. Bila kita faham alternatif yang diberikan di sini tidak diterima, bermakna kita perlu pergi kepada arahan yang pertama tadi dikeluarkan. Tak perlu nak suruh ulang-ulang balik lah kan. Kita pun sebagai anak pun kita pun tak perlulah nak suruh mak ulang balik. Kita pun tak cakap, mak tak cakap pun kita tak cakap gitu, betul tak? Tapi kita dah faham dah. Sebab mak kita suruh tadi pertama, kita je yang buat pandai-pandai. Okay. Faham Ustazah, Alhamdulillah ada orang jawab begitu. Saya suka, terima kasih. Okay, faham Ustazah, Alhamdulillah faham. Jazakillah, Alhamdulillah clear. Yes, Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih ya semua yang memberikan respon di situ. Zahira, Nuraini dan juga Nora. Okay, so clear, saya harap clean and clear. Clean and clear ya. Yang poin kita yang pertama tadi, kita pergi kepada yang kedua di sini. Tadi yang pertama, Nabi tidak memperbaharui perintah. Sekarang kita masuk kepada tinjau kembali ni pada poin yang kedua di situ. Baik, dalam kitab kita di muka surat 115 ya, kembali di kitab kita muka surat 115, perenggan yang terakhir sekali di situ. Boleh jadi, ya dia kata boleh jadi juga baginda mencukupkan usapan yang ketiganya pada sisi salah satu dari kedua batu tersebut. Ini ramai yang tadi jawab. Lambat jawab saya tahu mereka baca balik kitab ini. Tapi cuba menjawab namun memberikan jawapan yang kurang tepat. Kerana ini dah masuk isu yang berbeza. Okay, isu lain. Ia adalah isu yang kedua, tadi isu yang pertama. Isu pertama settle ya, selesai. Sekarang masuk kepada isu yang kedua. Macam mana kita nak clearkan pendapat ataupun bagaimana kita nak tinjau kembali pendapat yang dikeluarkan oleh At-Tahawi tadi. Sekarang ni kita masuk kepada kemungkinan yang kedua. Iaitu di sini dikatakan kepada kita, baginda mencukupkan usapan yang ketiganya pada sisi salah satu dari kedua batu tersebut. Sebab maksud dari yang ketiga adalah 3 kali usapan. 3 kali usapan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan satu batu. Okey, dengan satu batu. Bukti benarnya kemungkinan ini adalah bahawa apabila seseorang mengusapkan pada sisi sebuah batu, lalu dia membuang batu tersebut, kemudian ada orang lain yang menggunakan batu itu dengan mengusapkannya pada sisi yang lain. Maka hal itu sah bagi keduanya menurut kesepakatan ulama. Sekarang tadi Nabi cuma ada 2 biji batu sahaja. So sekarang yang ketiga tidak ada. Bila ketiga tidak ada, argumen kita yang kedua di sini, okay, poin yang kedua di sini menyatakan bahawa kemungkinan ada 2 tadi kan. Untuk usapan yang ketiga, Nabi masih lagi menggunakan batu yang sama, tak kira sama ada batu pertama ataupun batu yang kedua, tetapi side dia berbeza. Dia guna side yang lain. Nak bagi contoh macam mana? Boleh faham? Ambil sharpener. Okay, sharpener. So kita lihat macam ni Muslimah. Kejap, besarkan sikit gambar biar faham lah. Tengok ni. Kita ada sharpener ni kan, contoh. Anggaplah ni macam batu ya. Okay. Sekarang ini, bila kita cuma ada 2 biji batu sahaja. Okay, ada 2 biji batu di situ. Tidak ada 3 biji batu kan? Usapan yang pertama pada batu yang pertama. Okay, settle. Satu. Usapan yang kedua pada batu yang kedua. Okay, settle. Sekarang usapan yang ketiga nak guna macam mana? Batu ketiga tak ada. Okay, batu ketiga tak ada. So kita nak buat macam mana? Di sini dalam paragraf ini jelaskan kemungkinan Nabi ambil semula batu yang pertama ataupun batu yang kedua tadi tapi guna side yang berbeza. Mungkin tadi masa usapan yang pertama ataupun kedua kita istinja kita guna bahagian sini.
Tapi kemudian sekarang ni untuk usapan yang ketiga, kita tak ada batu dah. Nak buat macam mana? Kita guna yang belakang pula. Sebab belakang ni masih bersih. Okey, faham ya? Kita guna yang belakang sebab belakang ni masih bersih. Jadi, sebab tu dia kata, batu yang ketiga tak ada, usapan yang ketiga menggunakan sisi yang berbeza. Tapi tetap batu yang sama. Di bahagian yang bersih. Ya, okey. Kak Aisyah kata apa? Yes, faham Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aisyah. Jadi pendapat yang ketiga tadi, pendapat yang kedua tadi menyatakan bahawa bila guna di bahagian yang bersih, istinja itu sah. Sebab kita tak guna bahagian yang kotor. Kalaupun sekarang ni batu ni dah digunakan untuk beristinja. Ada orang dah guna dah, mungkin 2-3 hari lepas, dia buang batu tu. Kita sekarang ni nak beristinja dah. Kita cari-cari batu tak ada. Kita jumpa batu yang sudah digunakan untuk beristinja. Kita tengok batu tu. Kita kata, ada jumpa batu tapi batu ni dah kotor. Kerana apa? Sudah digunakan. Namun, di bahagian belakangnya tak digunakan lagi. Dan kita tak ada pilihan pada masa itu, kita ambil batu tersebut, kita guna di bahagian yang masih belum lagi terkena kotoran. Di sini, majoriti pendapat ulama mengatakan jika begitu keadaannya, istinja tersebut adalah sah. Walaupun batu tu sudah digunakan mungkin 2-3 hari yang lepas dan bahagian di belakangnya ada kotoran najis. Tapi kerana pada waktu itu kita guna untuk bahagian yang bersih. Jadi tidak ada isu di sini. Tidak menjadi masalah. Masih lagi boleh digunakan batu tersebut. Jadi inilah argument yang kedua ditampilkan kepada kita untuk memperhalusi apa yang ditampilkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah itu tadi tentang penggunaan 2 biji batu sahaja dalam kes ini. So ada 2 kemungkinan yang ditampilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bagi meninjau kembali argumen yang dibawa oleh siapa tadi? At-Tahawi tersebut. Pertama, saya ulang kembali ya muslimah di sini. Pertama, iaitu dia kata Nabi tidak memperbaharui perintah. Maknanya Nabi cuma guna perintah yang pertama tadi kepada Abdullah ibn Mas'ud. Walaupun Nabi tak suruh pergi cari batu yang ketiga, tapi kita faham perintahnya tetap sama. Cari 3 biji batu. Ataupun di sini, yang kedua dia kata, Nabi cuma mencukupkan usapan ketiga pada sisi salah satu dari kedua batu tersebut. Maknanya untuk yang ketiga sekarang batu ketiga tidak ada. Kita cuma ada batu yang pertama dan yang kedua. Sekarang yang ketiga ni macam mana? Nak usap bagaimana? Kita terbalikkan batu itu, lihat pada sudut yang masih lagi bersih. Untuk sudut yang bersih tersebutlah kita guna untuk usapan yang ketiga. Okey, mudah? Saya boleh ya? Mudah-mudahan faham ya untuk kedua-dua maksud yang terdapat pada kedua-dua perenggan yang baru kita tampilkan. Okey, baik. Kita pergi ke muka surat yang ke-116. Masuk kepada muka surat yang berikutnya. Kita ada satu lagi pendapat. Hari ini banyak pendapat ya. Kita ada satu lagi pendapat. Tapi pendapat kita yang kedua ini, pendapat tadi pendapatnya daripada Imam At-Tahawi. Pendapat kita yang kedua ini ialah pendapat daripada Abul Hasan Ibn Al-Qasar Al-Maliki. Okey, Al-Maliki. Yang kata di sini, diriwayatkan bahawa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma membawa untuk beliau sallallahu alaihi wasallam batu yang ketiga. Ini pendapat dia ya. Saya lihat kepada pendapat dia untuk kita discuss. Jadi Abul Hasan dia kata diriwayatkan ada riwayat bahawa Ibn Mas'ud radhiyallahu an membawa untuk baginda batu yang ketiga. Dan menurut Abul Hasan ini bahawa hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih. Ini pendapat dia. Okay, ini pendapat dia kata begitu. Baik. Seterusnya dia kata begini, dia keluarkan lagi satu isu di sini. Dia kata apa? Seandainya riwayat ini sahih sekalipun. Okay, dia kata seandainya riwayat ini sahih yang mana Abdullah ibn Mas'ud bawakan Nabi batu yang ketiga. Okay, dia kata kalau riwayat itu sahih, berpendapat begini, tetap saja sebagai hujah bagi pendapat yang tidak mensyaratkan 3 biji batu. Dia kata jika sahih, menjadi hujah bagi yang berpendapat tidak perlu guna
3 biji batu. Sebab apa? Dia kata begini, beliau hanya mencukupkan dengan 3 biji batu pada kedua tempat. Ini pendapat dia lah, dia kata sebab baginda hanya guna 3 biji batu untuk kubul dan dubur. Okey, pada kedua tempat ni maksudnya kubul dan dubur. Maksudnya di bahagian kemaluan kita dan juga dubur kita lah. Selalunya kalau kubul ni kita panggil untuk buang air kecil. Dubur ni untuk buang air besar. Begitu situasinya. Jadi ada dua jalan. Okay, dua saluran istinja di sini. Dan bagi pendapat Abul Hasan ini, dia kata apa? Kalaupun tentang riwayat yang tak sahih ini ya, yang menunjukkan kepada kita bahawa Abdullah ibn Mas'ud ada bawa batu yang ketiga, bagi dia masih lagi, kalaupun ia sahih, masih lagi untuk orang yang berpendapat hanya perlu 2 biji batu tu saja, bagi mereka hadis tu tak memberi apa maksud. Sebab begini, dia tampilkan kepada kita dengan satu lagi keadaan yang mana dia kata sebab baginda hanya guna 3 biji batu untuk kubul dan dubur. Sebab 3 biji batu itu baginda guna sekaligus untuk istinja di bahagian depan dan di bahagian belakang. Jadi dia kata dengan begitu, masing-masing dari keduanya diusap kurang dari 3 biji batu. Jadi dia faham begitu. Sebab kalau kita kata 3 biji batu itu menjadi syarat yang utama, pasti untuk istinja di bahagian depan, dia mesti 3. Kemudian untuk istinja di bahagian belakang, dia mesti 3 juga. So kita ada 6. Betul tak? Kita ada 6 biji batu. Namun dalam situasi ini, dia kata, Nabi SAW hanya mencukupkan untuk 3 biji batu bagi kedua-dua tempat. Nabi tak suruh cari 6, Nabi cuma suruh cari 3 je. Maknanya di sini, kalau kurang daripada 3 pun dah okey. Itu pendapat dia lah. Pendapat dia macam pelik sikit. Pendapat dia lah kan. Cuma sebab tu di sini, kita dapati bahawa pendapat ini perlu ditinjau lagi. Pendapat dia yang agak kontradik ni kan sikit kan. Perlu ditinjau lagi. Kerana apa? Ia bertentangan dengan hadis sahih yang telah disebutkan. Kerana kita ada bincang banyak hadis-hadis sahih yang mana Nabi SAW menggunakan 3 biji batu. Bila kita bincang pada minggu lepas. Nanti boleh rujuk kembali perbincangannya. Ada banyak hadis sahih yang telah saya bacakan menunjukkan bahawa Nabi SAW suruh guna 3 biji batu. Tapi bila kita baca pendapat daripada Abul Hasan ni agak kontradik sedikit lah dengan hadis sahih tersebut. Sebab itu di sini dikata pendapat beliau itu kita perlu tinjau balik, kita perlu perhalusi lagi. Kerana apa? Ia bertentangan dengan hadis sahih yang pernah kita sebutkan, yang pernah kita jelaskan. Antaranya lah hadis yang sedang kita bincangkan ni lah pada bab yang ke-21. Okey, Muslimah, terus ya kita pergi kepada muka surat yang masih lagi ya muka surat yang sama. Masih lagi muka surat yang sama, perkataan yang berikutnya. Haza riksun. Tentang wa'al-qarawtha, perkataan itu dah selesai ya Muslimah, saya dah habis bincangkan, saya tak bacalah hingga selesai paragraf demi paragraf. Saya tinggalkan sahaja. Yang penting tadi saya dah jelaskan bahawa pendapat itu bertentangan dengan hadis sahih. Okay, berhenti hingga di situ sahaja. Sebab tadi kalau baca buku kan makin haywire, pening apa benda dia nak cakap ni kan, tonggang balik naik atas naik turun balik begitu. Tak apa, tinggalkan sahaja. Kita terus pergi kepada perkataan yang terakhir untuk pagi ini. Okey, kita ada perkataan hadza riksun. Apa maksud hadza riksun di situ? Ini adalah najis. Ini adalah najis. Demikian yang tercantum di sini iaitu dengan mengkasrahkan huruf ra. Mengkasrahkan huruf ra bermaksud huruf ra di situ kita baca dengan baris bawah. Ri. Okey? Ri. Haza riksun. Dengan mengkasrahkan huruf ra dan dengan mensukunkan huruf kaf. Huruf kaf kita matikan. Rik. Bunyinya rik, begitu. Ada juga yang mengatakan bahawa dari sisi bahasa seharusnya yang tercantum ialah dengan lafaz rijsun. Jadi ada di kalangan ahli bahasa, bila mereka baca hadis ini mereka kata
perkataan riksun ni macam tak sesuai untuk hadis ini. Sepatutnya guna perkataan rijsun. Rijsun ni pun bermaksud sesuatu yang berkaitan dengan kotoran lah dalam bahasa Arab ya, berkaitan dengan kotoran. Riksun, rijsun. Bunyinya dekat sama kan? Okey, dua-dua baris bawah, kemudian perkataan yang tengah tu kita matikan. So di situ dia kata apa? Yakni dengan huruf jim. Dia kata rij. Saya pun dah highlightkan dengan warna kuning ya, di situ tengahnya huruf jim. Hal itu dapat dibuktikan dengan hadis ini juga. Tetapi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ibn Khuzaimah yang sama-sama ditulis dengan huruf jim. Jadi hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab kedua mereka. Dan yang mana mereka tidak menggunakan perkataan riksun ketika meriwayatkan hadis yang sama ini. Kedua mereka menggunakan perkataan rijsun yang mana tengahnya ialah huruf jim. Baik, ada juga yang mengatakan bahawa erti riksun. Jadi dia berhentikan perbincangan tentang riksun sampai situ dulu. Dia masuk kembali pada perkataan riksun. Maksud perkataan riksun. Okey, dia kata apa? Ada juga yang mengatakan bahawa erti riksun adalah kotoran yang berubah dari status suci menjadi najis. Kemudian dia kata, demikian juga dikatakan oleh Al-Khattabi dan yang lainnya. Jadi pendapat yang pertama di sini yang mengatakan maksud riksun adalah kotoran yang berubah dari satu status suci menjadi najis ya, adalah pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Khattabi dan lain-lainnya. Kemudian dia kata, namun yang lebih tepat terhadap erti kata riksun adalah perubahan dari bentuk makanan kepada bentuk kotoran. Jadi ini dia mengambil pendapat yang paling tepat lah dia kata. So yang paling tepat ialah perubahan dari bentuk makanan sesuatu tu kan dia asalnya makanan tapi kemudian dia dah kotor jadi najis dan sebagainya kepada bentuk kotoran. So di sini dikatakan bahawa Ibn Battal berkata saya tidak menjumpai kata ini di dalam bahasa Arab. Kemudian dikeluarkanlah pendapat Ibn Battal. Dia kata Ibn Battal kata dia tak jumpa perkataan riksun inilah dalam bahasa Arab. Maksudnya kata riksun dengan huruf kaf itu dia kata dia tak tahu ada ke tak dalam bahasa Arab. Kemudian dia kata Abdul Malik mengomentari pendapat ataupun pernyataan Ibn Battal. Jadi bila Ibn Battal kata riksun ni macam bukan dalam bahasa Arab lah. Dia kata dia tak tahu, dia tak pernah jumpa. Di sini Abdul Malik dia pun memberikan komentar. Bila Ibn Battal kata tak ada dalam bahasa Arab, okey, Abdul Malik kata tentang pendapat Ibn Battal tu tadi bahawa riksun adalah kembali. Maknanya kembali. Dia kata sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala urkisu fiha. Jadi dalam Al-Quran ada penggunaan perkataan urkisu fiha. Kan kalau lihat di situ ada huruf alif, ra, kaf, sin, waw, alif kan. Jadi di tengahnya situ ada ra, kaf, sin yang boleh kita lihat ia merupakan kata daripada riksun tu tadi. Jadi macam mana pula Ibn Battal boleh kata perkataan riksun ni tak ada dalam bahasa Arab? Sebab dalam Al-Quran ada sebut urkisu yang asalnya daripada perkataan riksun tu juga kan. Tapi di sini dia kata mereka terjun ke dalamnya lah, surah An-Nisa ayat 91. Yakni mereka dikembalikan ke dalamnya. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inilah yang kembali atasmu. Jadi dia kata maksudnya senang gini, perkataan ini sebenarnya adalah sesuatu yang terdapat di dalam bahasa Arab kerana dalam Al-Quranul Karim ada disebutkan perkataan urkisu tadi. Yang mana dasar katanya adalah raf ka sin. Ra ka sin. Jadi di sini dikata di dalam riwayat At-Tirmizi tercantum dengan redaksi hadza riksun. Artinya yang ini adalah najis. Riwayat At-Tirmizi ini menguatkan pendapat pertama. Maknanya riwayat yang ada di dalam kitab Imam At-Tirmizi menunjukkan riksun, bukan rijsun. Jadi ia menguatkan pendapat yang pertama mengatakan perkataan yang tepat adalah riksun, bukan rijsun.
Maka dia kata sini, anehnya An-Nasa'i memberikan komentar lain terhadap hadis ini yang mana dia mengatakan bahawa ar-riks adalah makanan makhluk jin. Lain pula cerita dia. Dia kata riksun ini maksudnya ialah makanan makhluk jin. Okay, jadi Imam An-Nasa'i ketika dia riwayatkan hadis ini, dia jelaskan bahawa riksun ni bukan maksudnya kotoran tadilah, tapi dia kata ia adalah maksud makanan makhluk jin. Ya, seandainya makna ini dapat dibuktikan dari sisi bahasa, nescaya dapat dijadikan jalan keluar dari permasalahan. Ini pendapat akhirlah yang diberikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bagi menutup perbincangan perkataan hadza riksun. Namun bagi saya, peganglah ya pada perkataan hadza riksun ini bagi redaksi hadis yang kita baca, kan? Kerana itu adalah pendapat yang lebih kuat. Okay, pendapat yang lebih kuat sebagaimana juga yang telah dimuatkan dalam kitab Imam At-Tirmizi. Okey Muslimah, itu sahaja ya perbincangan kita untuk pagi ini. Perkataan yang berikutnya tak apa, tinggalkan saja. Dia bincangkan tentang riwayat lain untuk menguatkan riwayat yang terdapat dalam bab kita yang ke-21 ini. Tapi tak mengapa, tinggalkan sahaja. Saya tak mahu bincang secara panjang lebar kerana banyak istilah-istilah dalam ilmu hadis yang digunakan. Jadi perbincangannya agak panjang, agak complicated. Saya bimbang ia tak sesuai untuk dibawakan dalam pengajian secara online begini. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada bab yang baru ya pada minggu hadapan. Maknanya anggap sahajalah ya selesai perbincangan di bab yang ke-21 ini, dan mudah-mudahannya keseluruhan perbincangan tersebut dapat memberikan kepada kita dengan panduan bagaimana untuk beristinja menggunakan batu itu tadi. Terbaik kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan, sebab itu juga yang terdapat dalam hadis Nabi SAW bahawa kita ni bila nak beristinja dengan batu, usaha untuk mencari 3 biji batu dalam istinja inilah, dalam kaedah ataupun cari istinja ini. Dan kalau ia kurang pun tak menjadi masalah kan, tapi yang terbaik ialah 3 biji batu ataupun dalam bilangan yang ganjil. Tapi kalau tidak ada, para ulama juga sudah membincangkan tadi, jika betul tak ada, bagaimana caranya? Boleh guna side belakang, guna side depan yang belum lagi disentuh ataupun belum lagi terkena dengan najis. Maknanya di sini panduan kepada kita, mungkin ada masa-masa yang mana kita dalam keadaan yang darurat, tersesat dalam hutan ke apa kan, kita tak tahu. Kita ni akan berhadapan dengan situasi-situasi yang sedemikian. Jadi ilmu ini ia adalah satu, kita panggil ilmu yang boleh membantu kita bila berlaku sesuatu situasi yang mungkin kita berada di dalamnya, kita tak dapat elakkan. Tak ada air, sekarang nak guna apa? Begitu ya. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatian semuanya daripada awal hingga akhir. Kan, terima kasih di atas penyertaan kerana sudi menjawab soalan-soalan saya di ruangan komen. Kan, rajin menaip ya. Walaupun letak love pun di situ tak apalah. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini, dan saya mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada saya, kita semua dengan kesihatan agar kita dapat bertemu pada minggu hadapan di masa yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.